Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa wa na'budu wa na'budu a'udzu min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta a'udzu min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta wa na'budu wa na'budu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mustaqim. A'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan
kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni, kita berada di pagi penghulu bagi segala hari, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah pilih kita pada pagi ini untuk kita sama-sama di dalam pengajian kita, pengajian surau daripada surah An-Nur, daripada surah An-Nur, fasa 3A Bandar Sabah Selatan. Alhamdulillah, lama tak ketemu di platform ini. Alhamdulillah, terima kasih pada surah An-Nur, yang mana Allah gerakkan untuk hari Jumaat. Biasa hari Selasa, tapi dah diubah jadualnya, tak ada dah. Jadi kita tengok pada waktunya diizinkan saja, insya-Allah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang penuh barakah ni sama-sama kita nak bermuzakarah, kita nak berkongsi ilmu, kita nak menajamkan fikiran kita, kita nak memantapkan lagi kefahaman kita tentang perbahasan kehidupan bersandarkan Al-Quran. Kehidupan bersandarkan Al-Quran. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, disebut tentang kehidupan, maka ianya perbahasan yang terbuka, perbahasan yang bebas untuk dibincangkan mengikut kaedah yang orang kata apa, terbuka. Kehidupan, life, kan? Malah kehidupan ni seringkali dijadikan bahan utama di dalam perbincangan yang umum. Contoh kehidupan rumah tangga, kan? Maka keluarlah tip-tip rumah tangga. Kehidupan sebagai perniagaan, ahli perniagaan, keluarlah tip-tip sebagai ahli perniagaan. Kehidupan yang mana dianggapkan sebagai umum itu, maka orang pun bebaslah nak bercakap tentang kehidupan. Kehidupan sebagai manusia, kehidupan sebagai macam-macam kehidupan lah yang kita boleh bincangkan. Namun sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, kepada Al-Quranul Karim, kehidupan ni merujuk kepada satu amanah yang besar. Dia bukan bersandarkan kepada peristiwa-peristiwa atau perjalanan cerita cerita. Kalau apa, cerita cinta. Dia bukannya penceritaan tentang satu-satu perjalanan seseorang ataupun penceritaan tentang sesuatu isu ataupun pengalaman seseorang. Tapi kalau kita rujuk pada Al-Quranul Karim, kehidupan ini adalah satu amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan surah Al-Mulk yang kita duk baca selalu, insya-Allah kita amalkan sebelum nak tidur. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah SWT menjadikan hidup dan mati. Nampak? Itulah kehidupan. Kehidupan membincangkan ada dua, ada hidup, ada mati. Berpasangan. Untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu ahsanu amala? Siapakah antara kita ini yang mampu melakukan amal yang terbaik? Jadi, kita sudah dapat satu gambaran yang jelas. Kehidupan bila bersandarkan Al-Quran.
Al-Quran itu membincangkan tentang apa? Kalamullah. Tentang SOP, Standard Operation Procedure. Al-Quran itu zalikal kitab. Ini kitab la raiba fi. Tiada keraguan, menghilangkan keraguan, tetapi hanya bagi orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Menjadi huda, petunjuk, hidayah dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran, kehidupan bersandarkan Al-Quran ini adalah merujuk kepada standard ataupun piawaian yang umum, yang mana Allah SWT telah garis pandukan. Ini Al-Quran termasuk dalam rukun iman. Maka mestilah kita merujuk kembali kepada definisi ataupun pandangan yang hak. Kehidupan bukan berbincang tentang siapa kita. Kehidupan bukan membincangkan siapa dia. Kehidupan bukan membincangkan apa yang nak jadi kehidupan kita ni dengan keadaan dunia kita. Tapi kehidupan membincangkan soal kematian. Yang mana Allah jadikan lepas kematian ada kehidupan lagi. Yang mana kita pun muasal kita daripada mati. Kemudian kita hidup. Puan Sadariah, ya saya live. Live jemputan hari Jumaat. Notification pun saya tak share lagi. Tak apa, tolong share lagi kat kawan jemaah lain. Biasa hari Selasa pagi dia tak ada. Ni pun last minute jemputan. Okey. Puan Rita, ya, bantu sebarkan. Okey. Alhamdulillah. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena fahamnya tu. Bukan soal kita ni bagaimana di pandangan dunia, di pandangan manusia, tapi satu mesej yang jelas. Repeat pagi ni semalam tak ada Cik Nah. Itulah Allah takdirkan pagi ni ada. Semalam saya ada urusan. Untuk kita jelas. Jangan lagi kita orang kata apa, dipengaruhi oleh satu pahaman dan tanggapan kehidupan ni membincangkan dalam pelbagai perkara. Soal kita bagaimana nak dipandang manusia. Tidak. Hidup kita ni Allah kata apa? Pegang Al-Mulk ayat 2 cukup. Linabluwahum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalan? Itulah. Disebut amalan yang terbaik, rujuk Al-Quran. Bagaimana katakan amalan terbaik? Amalan yang terbaik ini kalau kita lihat dalam perbahasan tentang kehidupan. Yang ini kalau kita lihat dalam kehidupan ini, amalan yang terbaik itu adalah apabila kita mampu membawa kepada kehidupan yang membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia mata-mata untuk sembah Allah Ta'ala. Illa liya'rafun, untuk mengenal Allah Ta'ala. Amalan yang terbaik itu adalah membawa kita ingat kepada Allah, mengenal Allah Ta'ala dan membawa kepada suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dalam kehidupan kita ini adalah misi untuk melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Maka kita nisbahkan lagi tentang kehidupan kita. Kita nisbahkan lagi tentang kehidupan. Yang mana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, bahawa kehidupan ini Allah akan uji kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan ketakutan. Jadi bila ketakutan diuji, maka itu adalah kehidupan. Amalan terbaik
adalah bagaimana kita nak melalui kehidupan yang akan ada ketakutan demi ketakutan. Kehidupan ni ada ketakutan yang Allah campakkan dalam diri kita. Dan Allah nak tengok siapa yang terbaik dalam menguruskan ketakutan dia. Yang mana ketakutan yang paling tinggi dan yang ketakutan yang utama dan ketakutan yang sebenar, itulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah uji kita dengan ketakutan wal ju' wa naqsi minal amwal, lapar. Jadi Allah uji kita dengan kelaparan. Sebab Allah tengok kehidupan kita ni nak survive, nak makan kan. Takut lapar, maka kita pun nak makan. Bila nak makan, maka kita akan cari makan. Bila cari makan, Allah akan uji kita. Adakah kita mampu buat yang terbaik ketika cari makan? Terbalik, ayyukun ahsanu amal. Adakah kita ingat Allah ketika cari makan? Cari makan, kita ingat Allah tidak? Ingat Allah bagaimana, Ustaz? Kenal siapa yang bagi makan. Maka datanglah perbahasan tentang mengenal Allah. Mengenal yang hak. Ini membawa kepada rezeki, razak. Jadi bila kata Allah SWT itu yang mengawal seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Urusan seluruh langit dan bumi. Ini kehidupan. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Surah Al-Hadid ayat 5. Jadi kata lain, kita melihat bahawa seluruh pentadbiran kerajaan langit dan bumi, seluruh pentadbiran hidup diri kita, time kita nak cari makan, itu mesti merujuk kembali kepada pentadbiran dan penguasaan yang mana telah Allah nyatakan tadi. Hidup untuk Allah melihat siapa yang terbaik amalan. Kehidupan membincangkan who is the best. Di sisi Allah bukan the best. Di sisi manusia nothing, tak ada benda pun. Di sisi manusia tak ada erti menjadi yang terbaik di sisi manusia. Allah tak suruh jadi terbaik di sisi manusia. Allah suruh jadi terbaik di sisi Allah. Kerana manusia tidak reti, tidak mengerti dan tidak reti untuk menghargai. Manusia tak reti jemaah sekalian. Sebab tu jangan hiraukan di saat kita nak berbuat baik dan nak buat yang terbaik, jangan hiraukan keadaan dan kedudukan manusia yang tidak menghargai nilai sebuah permata, nilai sebuah kebaikan. Yang mana kebaikan itu di sisi Allah adalah besar. Contoh kebaikan. Jangan ingat kebaikan ni kita pakai sebal, pakai ridak, solat. Itu suruhan. Meninggalkan larangan pun kebaikan. Contoh, dia berbuat dosa. Wasari'u ila maghfirah. Hidup kita ni ada dosa pahala. Siang malam, dosa pahala, siang malam. Susah senang. Ingat Allah. Dan kamu berbuat dosa, tuntutan ketika berdosa, bermaksiat, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ketika kamu bermaksiat, tuntutan bermaksiat, bertaubat. Orang takkan hargai sebuah arti taubat. Malah orang akan pelikihkan, alah nak taubat. Ingat cukup ke taubat? Orang pula lebih sudu dari kuah. Orang tak hargai. Sedangkan perjalanan seorang yang nak berhijrah kepada Allah, kehidupan yang penuh ranjau berduri, berliku-liku sana dan sini. Kalau kita nak menjadi terbaik, nak menjadi baik di hadapan manusia, manusia tetap akan memegang kejahatan kita. Dia tetap akan pegang keburukan kita. Ini manusia punya kerja. Manusia yang tidak taat kepada Allah. Manusia yang melakukan kemungkaran. Dia tidak buat amal yang terbaik. Amal yang terbaik Allah suruh tinggalkan segala perkara yang membawa kepada kerosakan, fasad. La yusidu fil ard. Tinggalkan. Tetapi dia membina, dia memilih untuk melakukan kerosakan. Maka buat terbaik ni jemaah sekalian. Nak jadi terbaik di sisi Allah, Allah nak tengok. Allah nak tengok, bukan orang nak tengok kita dah bertaubat ke tidak. Allah nak tengok kita dah bertaubat ke tidak. Allah nak tengok kita boleh buat yang terbaik ke tidak. Buat terbaik adalah apabila kita mengenal Allah Ta'ala yang maha baik.
Kita buat yang terbaik bila kita mampu melihat ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang terbaik adalah apabila kita mengenal bahawa Allah Ta'ala lah pemberi sebaik-baik ganjaran dan balasan. Dalam kejadian manusia, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kebaikan itu satu ganjaran yang besar. Kita buat yang terbaik, jemaah sekalian. Yang pertama, jangan hira orang. Jangan buat sebab orang. Malah mengundang kebaikan, jangan harap kepada manusia kelak binasa. Jangan mengharapkan kebaikan pada manusia kelak binasa. Jangan mengharapkan kebaikan pada diri kelak merana. Tapi haraplah kebaikan kepada Yang Maha Esa, bahagia selamanya. Jangan sesekali meletakkan kebaikan pada manusia, kelak sengsara kita, merana kita. Bila letak kebaikan pada manusia, manusia ini apabila dia tiada keimanan, yang ada adalah kefasikan, kerosakan, dia akan judge, dia akan deny, dia akan nafikan orang dah taubat. Aku tak percaya, sama je. Bertaubat juga adalah amal yang terbaik, jemaah sekalian. Ustaz ada taubat buat balik. Itu bukan isu dia. Isu dia keep on. Dia continuous. Walaupun terjatuh, bangun lagi. Terjatuh, bangun lagi. Ini orang ni kerja nak menjatuhkan je. Dia tahu dia cantas je. Bukan begitu. Kalau begitulah caranya, habis ranap semua manusia dalam muka bumi ini. Allah Maha Pengampun. Jadi manusia ini akan jadi yang tidak ada iman dalam dadanya. Dia akan jadi penghukum kepada seluruh manusia. Jadi Tuhan. Jadi biarkan. Sekarang ni buktikan kita nak jadi terbaik di sisi Allah. Allah nak tengok kita. So proof, buktikan. Bangkit untuk buktikan di hadapan Allah. Jangan buktikan di hadapan manusia. Lantaklah manusia. Kata Allah SWT, kalau 1,000 orang nak menghina kamu, nak meruntuhkan kamu, tapi kalau di sisi Allah, Allah memuliakan kamu, maka kamu takkan rosak. Biarpun 1,000 orang datang nak memuliakan kamu, tapi ketika Allah Ta'ala menghinakan kamu, maka tak ada ertinya. Benar puan Fazilah, itu kerja syaitan. Orang nak bertaubat, dicantahnya. Orang yang bertaubat, dilemahkannya. Jangan. Pertama, kebaikan. Terbaik ni bila kita ingat Allah. Kita yakin dengan Allah. Maka jangan lagi berkira-kira soal kebaikan. Sebab hidup ini berbicara soal yang terbaik. Bukan buat orang suka kita jadi terbaik, bukan melihat orang ke siapa ke. Tidak, jemaah sekalian. Jadi makna kata apa? Ayyukum ahsanu amala, pegang. Allah kata buat terbaik. Kalaupun orang cuba meragui kebaikan kita, tu biar. Itu dia yang ragu. Seorang isteri layan suami elok-elok. Dia dah layan elok, suami kata, tak payahlah layan ni. Buang masa, tak payahlah. Biar. Itu dia yang rugi. Kita do the best. Buat yang terbaik. Sebab apa? Sebab Allah kata hidup ni, do the best. Bukan nak mengharap pujian suami. Bukan nak mengharap kebaikan pada suami. Kebaikan tidak ada pada dunia, jemaah sekalian. Wallahi. Dalil kebaikan yang tidak ada pada dunia
Surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan di dunia. Dunia tak ada kebaikan, terpaksa minta dekat Allah. Ya Rabb, turunkanlah kebaikan, kurniakanlah kebaikan di dunia. Kerana dunia ni tak ada kebaikan. Bila dah dapat kebaikan di dunia, maka kita akan bawa balik kebaikan itu di akhirat sana. Wa fil akhirati hasanah. Kemudian kita bawa balik kebaikan tadi yang kita dah buat di dunia ini. Maka mudah-mudahan dengan kebaikan kita bawa balik ke akhirat sana. Wa qina azabannar. Kita dibebaskan pada api neraka. Itu kejayaan kita. Peduli kawan kata jemaah sekalian. Lantaklah kamu kebaikan, lantaklah. Jangan. Setiap kebaikan itu dipandang di sisi Allah. Allah tidak pernah meragui. Allah tidak pernah menafikan kebaikan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah Ta'ala menilai sekecil-kecil kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan ingat, Allah mengira sekecil-kecil juga kejahatan. Jadi Allah Ta'ala yang ambil kira semua ni. Jadi jangan berkira dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah nikmatnya tak terkira. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, itu please do the best. Tunjukkan kepada Allah, Ya Rab, aku berbuat kebaikan untukmu. Biarpun orang kata apa, orang keji apa, orang kutuk apa, tak layak engkau cakap kebaikan. Alah, baru nak berubah, engkau pun sama dulu. Biarkan orang tekan kita, orang suruh berhenti bercakap kebaikan. Biarkan jemaah sekalian. Itu kuncu-kuncu iblis, kuncu-kuncu syaitan yang cuba untuk memberhentikan kebaikan di saat dia membuka keburukan dan keaiban kita yang dulu contoh. Biarkan mereka. Biarkan. Orang yang baik, hatinya baik, dia akan terima setiap kebaikan yang dikatakan oleh siapa saja yang mengeluarkan perkataan yang baik. Inilah yang dikatakan menyampaikan kebaikan. Kebaikan bukan mesti dia tu baik. Kerana baik bukan kita. Kebaikan itu suruhan Allah. Wajib berbuat baik. Wajib menyampaikan kebaikan. Walaupun dia itu pendosa. Malah pendosa lah kena menyampaikan kebaikan. Jangan berhenti. Ini kehidupannya jemaah sekalian. Do the best ayyukum ahsanu amalah. Jangan lagi tetap berdaya dengan permainan iblis. Permainan syaitanir rajim. Mewas-waskan orang. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ditiupkan. Alangkah, orang dah tahulah dosa kau. Orang kata syaitan, tak payahlah. Debar hati kita. Kena depan-depan suami kata, tak payahlah kau. Engkau dulu bukan baik pun, tiba-tiba sekarang nak baik. Allah, gitu. Tak payahlah kau. Orang kan was-was. Dia mula setan. Lepas tu manusia pula depan-depan katanya, ni aku tahu, nampak kau dah buat jahat ni. Nampak ni kau dah buat jahat ni. Kita pun Allah nak gelabah ni, nak buat baik. Ya Allah, tak ada kekuatan ni. Buat jemaah sekalian. Sebab ini ujian. Allah nak uji ketakutan tadi. Bila kita nak meneruskan kehidupan tadi, nak cari makan, ingat Allah. Jangan takut dengan susah, tapi takut dengan Allah. Bila nak cari makan, jangan takut tak ada makan jemaah sekalian. Kerana yang memberi makan Allah. Teruskan mencari. Teruskan ikhtiar tu, usaha, hasil pada Allah. Ketika berusaha, walhasil minta ke Allah. Ya Allah, aku berusaha, mohon hasilkan usaha ini ya Allah. Ya Allah, aku berusaha, mohon hasilkan. Biarlah orang kata, tak payahlah, kerja kau ni susah. Hidup tak senang. Entah apa-apa, entah macam mana kau nak bagi anak bini kau makan. Kau gini. Biarlah orang cakap apa. Orang bercakap, orang yang tak ada iman, dia bercakap, semua nak menjatuhkan.
Orang yang bercakap nak menjatuhkan, nak condemn, nak merosakkan, itu bukan orang yang di jalan Thariq Nubuwah. Kalau benarlah dia itu di jalan Thariq Nubuwah, seburuk mana orang itu, pasti memberikan sinar cahaya dan harapan untuk dia terus maju ke depan. Ini dia. Seburuk mana pun keadaan orang itu, sesusah mana pun keadaan orang itu, kalau dia bertemu dengan orang yang beriman, pasti dia akan memberikan sinar harapan. Dia tidak akan menyantuhkan, dia tidak akan menghancurkan harapan perjalanan orang. Tidak, jemaah sekalian. Tapi kalau dalam hati orang itu fasik, rosak, takabur, sombong, syirik semua, sebesar mana kebaikan orang itu, pasti dicarikan juga sekecil mana kesalahan untuk dijatuhkan orang itu, jemaah sekalian. Jadi berjaga-jaga dengan kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Kehidupan yang penuh kepalsuan ini memang jadi darul ujian, darul imtihan, darul ibtila. Untuk kita ni berjaya tidak hidup ni dengan Allah. Teruskan. Susah, teruskan bermujahadah. Jangan berhenti berdoa kepada Allah. Kerana yang bagi senang itu Allah, bukan usaha. Tapi kita teruslah berusaha. Jangan berhenti. Orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, orang yang imannya ada pada Allah Ta'ala, dia tak akan bersandarkan pada usahanya. Lalu dia tak akan berhentilah berusaha. Sebab usaha bukan bagi jadi, tapi Allah yang bagi jadi. Maka dia tidak akan berhenti berusaha, kerana usaha itu sebagai satu semangat untuk dia terus meminta kepada Allah. Ya Rabb, biarlah orang kata, ya Allah, biarlah orang kata apa, ya Allah. Aku ni susah, orang kata tak ada masa depan, ya Allah. Orang mengata aku ni duk itu, duk ini, hidup tak ada apa-apa, tapi aku yakin, ya Allah. Buat yang terbaik, teruskan. Jaga amalan yang mana mendapat perhatian di sisi Allah. Amalan yang mendapat perhatian di sisi Allah, jaga. Antara amalan, 3 amalan yang paling dicintai Allah, solat ala waktiha, solat pada waktunya. Kan? Antara amalan yang Allah cintai, berbuat dosa, cepat-cepat istighfar kepadanya. Banyak kali Ustaz, banyak kalilah kena istighfar. Buat dosa, taubat Ustaz. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Kerana Allah suka orang yang taubat. Jangan tertipu dengan kuncu-kuncu syaitan rajim. Suka menghapuskan kebaikan orang. Suka meranapkan semangat orang. Bangkit, mas sekalian. Kum fa'anzir. Tersilap langkah, jangan berhenti untuk meminta ampun kepada Allah. Teruskan. Itu amal yang terbaik. Itu amal yang terbaik. Istighfar. Orang tak nampak, biarkan. Sebab bukan kita nak bertobat depan orang. Kita nak bertobat depan Allah. Depan orang pun bukan orang terima pun. Kau tobat, aku tobat. Alah, muka kau tobat. Ini muka tak ada tobat ni. Kena tiaw lagi ada. Peduli kan. Angkat tangan. Doa. Lalu katakan, Ya Allah, tubu ilallah. Mohon ampun kepada Allah. Orang takkan dengar. Siapa nak sambut dosa kita? Orang. Tak payahlah. Orang lagi mengelupur dengan dosa kita. Ngadulah dosa kita di hadapan Allah. Ngadulah. Itu amal yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Inilah kehidupan. Yang mana Allah nak melihat kita dalam perjalanan hidup susah dan senang, perjalanan kita berhadapan dengan ujian kehidupan yang tiada titik notah ini, maka kita kena faham konsep
bersandarkan Al-Quran. Kehidupan itu adalah untuk jadi yang terbaik. Bukan untuk buat orang tengok kita jadi terbaik. Tak, kita jadi yang terbaik kerana itulah suruhan Allah. Wajib. Habis Ustaz, saya ni jahat, saya buat dosa, saya begini. Itu diri kita. Suruhan Allah buat baik. Jangan tertipu dengan kata-kata mulut durjana. Jangan tertipu dengan kata-kata manusia yang menjauhkan kita daripada Maha Esa. Yang terbaik itu adalah dalam gelap, dalam terang, itu kembali kepada Dia. Ketika susah, ingat kepada Allah. Kita senang, ingat kepada Allah. Ketika berpahala juga kena ingat kepada Allah. Jangan riak, jangan hilang habis pahala. Jangan ngumpat orang yang buat dosa. Sia-sia amalan kita. Ketika berdosa, kembali cepat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Jangan lemah semangat. Kerana dosa itu untuk kita mau dekat pada Allah. Puan Zai, jangan kita buat satu hukuman still tak nak berubah. Bukan kita yang mengubah dia. Lebih baik kita mendoakan dia berubah daripada persoalan still tak nak berubah. Siapa kita nak mengatakan dia still tak nak berubah? Kita tak tahu. Jadi bebaskan hati kita daripada sangkaan itu. Dia ni buat jahat, kita tak tahu bila dia buat baik. Mungkin kita nampak dia tak berubah di mata kita. Tapi di sisi Allah, Allah dah nampak bila perubahannya. Maka hentilah kita untuk melihat dia tak berubah. Hentikanlah. Tapi Ustaz dia buat jahat lagi. Allah lihat dia buat jahat. Dan Allah tahu bila dia nak bertobat. Kita mendoakan saja si penjahat itu. Jangan kita tergolong dalam golongan syaitan yang memercikkan, meniupkan was-was itu. Yakinlah kepada Allah yang mampu mengubah dia. Jangan katakan dia tak berubah. Katakan Allah boleh ubah dia. Nabi SAW kita tengok melihat si pendosa. Datang seorang sahabat bercerita tentang kejahatan si fulan. Nabi kata, biar dia solat. Dia buat jahat, biar dia solat. Kerana sampai masa kejahatannya akan lebur kerana solat. Jadi senajemahnya muntaklah. Ya Puan Zai dan semua. Inilah kehidupan yang bersandar kebenaran dan Al-Quran. Kalau kehidupan bersandarkan kepada pengalaman cerita orang, dia akan menjadi-jadilah. Itu menjadi. Nah, bercerita soal makhluk, soal keburukan, soal kerosakan, soal kerisauan. Risau. Kemudian dia besar-besarkan kerisauan itu. Malah ada ketikanya dipanjang-panjangkan pula kemungkaran itu kepada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Tapi kalau kita berbalik kepada al-haq Allah, maka di saat kita buat tengok macam tu, amal terbaik kita bila tengok orang berbuat jahat, apa amal terbaik kita? Berdoa kepada Allah. Tutup keaiban dia serapat-rapatnya. Dia saudara kita. Selagi mana dia orang beriman, tutup rapat. Kita tak tahu bila bahagian kita. Jangan sia-siakan pahala amalan kita. Kita tak buat dosa macam dia buat. Tetapi kita mengumpat dosa dia, habis pahala kita. Tengok Allah Maha Adil tidak? Adil lah Allah. Sebab memang kita steady, tak buat dosa, kita pun terasa mulia, dia terasa hina, kita bubuh dia lagi. Allah kata, tak adil kamu ni. Kamu mulia pun aku tolong. Kamu boleh pahala pun aku tolong. Maka kamu tolonglah doakan orang yang kamu nampak berdosa tu. Jangan kamu nak cantai dia, kamu nak burukkan dia pula. Macam-macam lah. Konon-konon nak benteras. Aku tolong dia. Aku tolong kamu. Maka tolonglah doakan dia. Itu lebih baik. Inilah akhir zaman jemaah sekalian. Kehidupan yang jauh daripada kebenaran. Sibuk membesarkan kemungkaran. Tapi tidak membesarkan kemaafan. Besarkan kemungkaran, tapi tak membesarkan pertolongan Allah Ta'ala. Sepatutnya besarkan kemaafan Allah seluas langit dan bumi. Kenapa kita tidak menjadi orang yang menyambung risalah nubuah?
Kenapa kita tidak menjadi orang yang sentiasa memberikan peluang dan harapan untuk orang yang jauh daripada kebenaran? Jadi sedang jemaah yang Allah Ta'ala, dia mungkin buat dosa berdua je, mungkin. Yang si Fulan ni, nampak tak? Dia buat dosa berdua. Datang si Fulan, Joyah dan Pi'ah ni, dia punya dosa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dia ni berdua je. Yang kau dah buat satu circle kerosakan ni. Sebab tu Allah Maha Adil. Habislah. Jangan kita masuk dalam circle itu, jemaah sekalian. Seteruk mana manusia, bukan tugas kita nak menentukan dia macam mana. Tu dia dengan Allah. Tugas kita, doakan dia. Jangan buat jahat macam ni contoh. Jangan sepelik-pelik, jangan nak sangka buruk dengan orang. Bahaya. Sebab kita tak tahu ujung pangkal dia bagaimana. Ini kehidupan adalah untuk buat terbaik kita dan Maha Esa. Bukan nak buktikan kita terbaik di mata manusia. Manusia tidak reti dan tidak tahu untuk menghargai nilai sebuah kebaikan. Jadi sia-sia kita nak buktikan terbaik di hadapan manusia. Kerana manusia yang tiada iman di dalam dada, kerjanya adalah untuk menghancurkan kebaikan. Bukan untuk menghargai kebaikan. Ingat, itulah iblis. Iblis. Nabi Adam AS itu sebaik-baik kejadian pun diburukkan oleh iblis. Nampak? Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, insya-Allah pada pagi yang penuh barakah ni, kita sikit sebanyak perkongsian kita tentang kehidupan bersandarkan Al-Quranul Karim. Maka jangan sekali-sekali kita cari makna lain kehidupan ini. Jauh daripada Al-Quran, hancurlah kehidupan. Jahat macam mana, kembali kepada Al-Quran. Teruk macam mana, wala manja minallah illa ilaih. Teruskan kehidupan dengan jangan berhenti menyebarkan kebaikan. Itu kewajipan kita. Ingat, insya-Allah itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, kata-kata terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Perbanyakkan selawat dan salam kat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal telah pun menjelma. Maka bulan kelahiran Nabi, bagaimana Abu Jahal pun gembira dengan kelahiran Nabi, kita ni mestilah lebih gembira patutnya, tidak? Jadi gembiralah bulan Rabiul Awal ni, kerana bulan kelahiran Nabi. Tapi dalam bulan kelahiran Nabi jugalah bulan kewafatan Nabi SAW. Juga dalam kegembiraan itulah kita kena ingat, ya Allah, kegembiraan itu dengan datangnya cahaya, kesedihan itu apabila hilangnya cahaya. Itu bagi Nabi SAW. Jadi dalam kegembiraan itu ada mesej kesedihan. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang menerima kenyataan dan kebenaran. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sajalah yang tidak menangis ketika itu. Bukan tidak sedih pemergian Nabi SAW, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itulah as-siddiq, menerima kebenaran. Ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an tidak menerima bahawa Nabi SAW, Muhammad telah mati, Muhammad itu hidup, katanya. Namun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itulah yang menenangkan mereka semua. Kalau bertuhankan Muhammad, Muhammad telah mati. Kalau bertuhankan kepada Tuhan Allah, yakni itu kekal, hidup selama-lamanya, maka kembali tenang hatinya. Maka kelahiran Nabi SAW wajiblah kita gembira. Lagu Rabiul Awal menjelang lagi, terkenang kita Rasul pilihan Nabi Muhammad, pemimpin umat, pembawa rahmat, pembawa berkat, Nabiul Hadi Rasul Mustafa. Jadi gembiralah kita dengan bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Gelap jadi terang, jiwa jadi tenang.
Itulah bagi Nabi SAW. Itu saja. Terima kasih pada Encik Zul kita dan surah An-Nur fasa 3 Bandar Sembah Selatan dan semua jemaah, insya-Allah. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.